pada surah-surah yang tak cukup syarat. Faham? Nak tengok solusi dia. Baca. Dan jika urutannya tidak tetap dan dia ingat pada headnya yang tepat sebelum istihadah, maka headnya selalu disamakan dengan head yang tepat sebelum istihadah. Yang keempat adalah daur yang berulang itu tidak sama urutannya. Tulis. Daur yang berulang tidak sama urutannya. Dalam bahasa Arab dipanggil apa? Ghairu muttasiq. Faham? Muttasiq. Daur yang berulang tidak sama urutannya. Dan dia mengingati adatnya yang terakhir, dalam kurungan matluul istihadah. Dia mengingati dan dia mengingati adatnya yang terakhir, dalam kurungan matluul istihadah. Saya dah terangkan apa yang dimaksudkan dengan matluul istihadah. Maksudnya apa? Adat yang terakhir yang selepasnya istihadah. Kalau dia ada 3, 1, 2, 3 kan, yang nombor 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombor 6. Maksudnya yang bulan ke-7 tu kena istihadah. Maka matluul istihadah, yang disusuli selepasnya istihadah. Itu terjemahannya. Ini surah. Masalah. Dia punya jawapan dia apa ditulis tadi? Hendaklah Maka headnya selalu disamakan dengan head yang tepat sebelum istihadah. Maka dia punya jawapan dia maka haidnya adalah mengikut adat yang terakhir. Haid dan sucinya lah. Haid dan sucinya adalah mengikut adat yang terakhir sebelum istihadah. Senang je. Faham? Dia tak ingat urutan. Bukan dia tak ingat urutan. Urutan tak konsisten. Dia ingat, tapi dia tahulah yang kali kedua dia terbalik. 3, 5, 7. Kemudian kali kedua pula 7, 5, 3. Faham? Dia tak pusing macam 3, 5, 7, 3, 5, 7. Itu dia panggil konsisten, muttasiq. 3, 5, 7, 3, 5, 7. Tapi 3, 5, 7 betul 7, 5, 3. Maknanya apa? Pusingan kedua tu tidak. Maka dalam surah ini mudah aja. Kita ambil yang 3. Haid dia adalah 3. 3, 27. Faham? Haid dan sucinya mengikut adat yang terakhir. Berapa contoh nanti kita tengok. Contoh, bulan pertama head 3 hari. Bulan kedua 3, 27. Kemudian bulan kedua head 5 hari. bulan kedua haid 5, 25. Bulan ketiga head 7 hari. 7, 23. Bulan keempat head 7 hari. 7, 23. Nampak? Masa dia pusing tu tak sama. Bulan kelima head 3 hari. Bulan keenam head 5 hari. Kemudian mulai bulan ketujuh dia terjangkit istihadah. Bulan ke-7 30 hari. Contoh. Darah semuanya. Garis. Bukan bulan ke-7 je. 7, 8, 9 contoh. Ataupun 7 aja. Tak ada masalah. So, sekarang ni dia nak pakai dia, dan dia ini adalah ghairu mumayyizah. Tak boleh menggunakan kaedah darah, warna darah kan. Dia akan kembali kepada adat. Dia ada adat yang menceramuk. Macam ni lah. So dalam surah macam ni,
adat yang mana yang akan diambil, maka kita ambil yang paling last. Adat yang paling last. So adat yang paling last berapa? 5.25 kan? Begitulah juga 30 hari darah istihadhah. 5 hari pertama adalah haid, dan baki itu semua adalah istihadhah. Nampak tak? Cuma dalam masalah ni, oleh kerana dia kena istihadhah, dia tak tahu lagi kan, maka dia kena mandi pada 16 hari 16 hari ke-16, dan dia kena qada 15 tolak 5. Solat yang perlu dia qada 15 tolak 5. Jadi cara tulis dia, padam dulu bawah tu, bawah 30 25 tu. Semua padam. 30 tak payah padam. Okey. Kita tulis dia mandi pada 15. Bergaris mandi ke bawah. 15 hari kan? Okey, 15 sebelah lagi. Okey. Lepas tu 15 tu pula kita belah 2. Berapa hari je haid? 5 hari. 10 hari sebenarnya istihadhah, kan? Maka tulis 5 hari haid. Kemudian 10 tu adalah istihadhah. Maka automatik qada salat pun 10 juga. Faham? Di situ dia lagi nampak. Saya tulis kat tepi dah. Macam tu terus kita tahu. Qada salatnya automatik 10 hari. Lepas tu 15 yang baki tu istihadhah, tanpa ada qada salat. Betul tak? Jadi senang. Haid dia adalah adat yang terakhir. Dia akan jadi masalah adat terakhir minta ingat. Itu cerita lain pula. Faham? Ini hanya berguna formula ni kalau dia ingat. Kalau dia tak ingat, dah jadi lain pula dia punya solusi dia. Baca. Dan jika urutannya tidak tetap. Okay, padam. Urutannya tidak tetap. Okey. Dan dia lupa pada haidnya yang tepat sebelum istihadhah. Itu ya. Masalah seterusnya. 5 ni. Daur yang berulang tidak sama urutannya, dan dia lupa adatnya yang terakhir. Sepatutnya adatnya yang terakhir adalah jawapan. Kalau dia dah lupa jawapan, tak bolehlah guna jawapan tu, betul tak? Kamu pakai adat terakhir, saya tak ingat. Jadi adakah segi fiqh dah mati dah tak ada jalan dah? Bas. Mestilah ada kan? Mesti ada lagi solusi lain. Dia sudah lupa adatnya yang terakhir. Itu surah, masalah. Jawapan? Maka dia diwajibkan mandi tiap sehabis hari haid yang sudah. Dia punya jawapan ni sama macam surah yang nombor berapa? 3 yang ada ihtiyat tu. Sebelum ni kan? Surah yang sebelum ni kan? 3. Dia punya formula dia ni untuk selesaikan masalah dia ni sama dengan apa? Yang nombor berapa? Nombor 3. Maka baca, tulis. Maka dia diwajibkan mandi tiap sehabis hari haid yang sudah. Dia wajib mandi. Apa ayat hari tu? Yang tu tulis balik. Baca balik yang kita tulis apa hari tu. Nombor 3. Jawapan dia kita tulis. Bacakan seorang. Maka wajib mandi setiap kali berakhir hari-hari haid sebelumnya. Tu. Nanti bila kita tulis je balik. Boleh je kata seperti jawapan nombor 3. Tapi tulis balik supaya ingat. Tulis je. Isyarat tu senang je lah, isyarat dia. Tapi bila nak ringkaskan, dia boleh buat dia punya khulasah dia.
Lagi. Lagi. Itu je. Aish. Mana? Panjang lagi. Dan dia di dalam waktu lepas mandi yang pertama dan hari yang akhir dia diwajibkan mengambil langkah ihtiyat, iaitu dalam perkara solat, Ada. Jangan baca laju sangat, orang nak tulis. Dan dia di dalam waktu lepas mandi yang pertama sama kan? Dalam tu. Sama kan? Ihtiyat tu ada sebut kan? Apa ni? Ambil ihtiyat. Dia sebut lepas surah. Baca. Okey lagi. waktu lepas mandi yang pertama. Waktu lepas mandi yang pertama. Dan hari yang akhir dan hari yang akhir dia diwajibkan mengambil langkah ihtiyat. Dia diwajibkan mengambil langkah ihtiyat. Iaitu dalam perkara solat, puasa seperti orang yang suci. dalam perkara solat, puasa seperti orang yang suci. Dan perkara solat dan puasa seperti orang yang suci. Dan dalam bab sentuh Al-Quran, kita jima' macam orang haid. Seperti bukan macam. Ada 4 macam. Kalau kita nak ringkaskan ni, kita kata je ihtiyat. Ya, orang yang dah belajar tahu dah. Sebut je ihtiyat, dia faham. Inilah. Dalam bab ni macam ni, dalam bab ni macam ni. Tu ayat ringkas dia, ihtiyat. Tafsiran dia. Bas. Sama kan? Okey, apa lagi surah dia? Macam. Baca? Contoh. Saya contoh. Contoh. Bacalah contoh. Contoh bulan pertama haid 3 hari. 3 bulan pertama haid 3:27. Lagi. Bulan kedua haid 5 hari. Haid 5 hari 5:25. Bulan ketiga haid 7 hari. 7 hari. Bulan keempat haid 7 hari. 7 hari. Bulan kelima haid 3 hari. 3 hari. Bulan keenam haid 5 hari. 5 hari. Kemudian bulan ketujuh dia terjangkit istihadah. Bulan ke-7 30 hari istihadah. Dia punya isu dia ingat memang dia punya urutan daur yang kedua tu masa pusing tidak konsisten. Tu memang dia ingat. Masalahnya dia tak ingat yang terakhir tu apa. Faham? Bila dia tak ingat yang terakhir, solusi dia kita akan pecahkan macam hari tu. Tulis balik. Macam mana? Ingat? Macam mana tulis hari tu? Tentu kita tulis tu. 3 dengan 23 tulis apa? HQ. HQ dengan SQ. Tapi istihadah lah hukum dia. HQ. HQ tulis kat 3.
Kita tulis istihadah, kemudian suci biyaqin. Istihadah, tulis IST, kemudian bawah tu tulis SQ. Faham tak? Jadi gitulah. Itu dia punya cara tulis dia. So kita akan guna ni nanti masa belajar surah nombor nombor yang seterusnya. Nombor apa? 6, 7. Okey. Khalas. Lagi? Dan jika tidak sampai 2 kali putaran dan dia ingat pada haid yang tepat. Ni dah nombor 6 dah. Jadi yang garis-garis tu maksudnya mandi. Dia kena mandi lepas hari ketiga. Dia kena mandi lepas hari kelima. Dia kena mandi lepas hari ketujuh. Faham? Daripada 1 sampai 3 dia berperilaku 100% seperti orang haid. Tak ada sebelah-sebelah. 2 hari campur 2 hari, 4 hari ihtiyat. Separuh-separuh. Dan selepas tamat 7 hari, maka dia berperilaku seperti orang yang suci 100%. Itu maksudnya suci biyaqin. Jenis ke-6 pula dalam bab apa? Kena padam tu nombor 4 tu. 6. Pada nombor 4. Jadi nombor 6. Baca. Dan jika tidak sampai 2 kali putaran dan dia ingat pada haid. Okey. Dan jika tidak sampai 2 kali putaran dan dia ingat pada haid yang tepat sebelum istihadah, maka haidnya selalu disamakan dengan haid yang tepat sebelum istihadah. Daur haid berbeza-beza. Maksudnya mukhtalifah. Dan belum berulang. Belum berulang. Dia maksudnya belum berulang. Dia belum datang daur kedua. Dia contohnya 3 23, 3 27, 5 25, 7 23. Kemudian terus istihadah. Itu maksudnya dia belum apa? Dia belum putar kedua. Itu maksud daur haid berbeza-beza. Berbeza-beza tu maksud 3, 5, 7 itu maksud berbeza-beza. Dan belum berulang. Lagi? Dan lagi. Dan mengingati adat yang terakhir sebelum istihadah. Itu tulis dalam kurungan matlul istihadah. Dia akan jadi ada beberapa formula je. Dia akan jadi sama. Ini kaedah ni pakai kaedah nombor 4 tadi. Faham? Yang ni nombor 6 ni dia punya jawapan ni nombor 4. Sama. Maka tu dia balik tadi. Nombor 4 kita cakap apa? Maka maka haid dan sucinya adalah mengikut urutan yang terakhir. Faham? Urutan ke situ dia? Haid dan sucinya mengikut adat kan? Ajib. Bukan imla ni, tulis kat paper hitam. Mesti salah perawi pula. Kalau anda tulis apa yang saya cakap, Adat yang nombor 5 lah. Jadi urutan betul lah. Mengikut urutan. Urutan yang terakhir. Adat lah. Adat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Sayyidina Muhammadan al-wasilah. Coba contoh. Dan apa? Apa yang dan? Surah yang ke-7. Maksudnya jawapan dia macam ni lah. Tengok contoh yang diberikan. Contoh, bulan pertama haid 3 hari. Bulan pertama 3.25 3.27. Kemudian Bulan kedua 5 hari. mari. Bulan ketiga haid 7 hari. Kemudian mulai bulan keempat dia terjangkit istihadah. Apa tak? Jadi surah ni dia jenis apa? Tidak berulang. Yang pertama. Yang kedua dia ingat. Kalau dia tak ingat, lain pula hukum dia. Faham? Kalau dia tak ingat yang terakhir tu macam mana, dia akan jadi jawapan dia sama macam nombor 5. Faham? Dia akan jadi jawapan dia seperti nombor 5. Jadi macam biasa, ambil yang terakhir 7.23. Dia yang kita sebut 3.27, dia tak semestinya. Faham? Itu kita buat contoh aja. Tak semestinya bila 3 suci tu 27, tak semesti. Dia boleh je 3.15, kemudian 5.15, kemudian 7.15, boleh. Dia tak semestinya macam tu. Contoh sahaja. Faham tak? Dia boleh jadi lain-lain lah, pandai lah. 3.000, 3, itu semua boleh. So maknanya bila perempuan itu dikatakan sebagai ingat adat, dia ingat dua-dua sekali.
Dia ingat tempoh haid dia, dan dia ingat suci dia, baru dia panggil ingat. Kalau dia tak ingat, dia jadi masalah lain. Faham? Dia tak ingat tempoh haid dia.